Buletin Didik 15 September bersama saya, Syafri Izon Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Kementerian Pendidikan KPM sedang memperincikan sama ada akan mengekalkan penggunaan takwim penggal dan cuti persekolahan 2021 yang dilanjutkan hingga Mac 2022 pada sesi persekolahan 2023. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijudin berkata, ini kerana banyak kelebihan dapat dimanfaatkan murid dan guru apabila sistem itu dilaksanakan yang dilihat lebih sesuai dan efektif. Peralihan darjah atau tingkatan yang akan berlaku pada bulan Mac tahun depan, ujarnya akan memberi tempoh masa 2 bulan untuk proses intervensi. Ia sekiranya ada murid keciciran sekaligus memastikan mereka lebih bersedia memasuki sesi persekolahan baharu. Kita akan buat macam 2021, kita boleh masukkan juga untuk tahun 2023. Ya, maknanya dia akan jadi sesi 2022, 2023. Berapa lama kita akan buat kaedah ini, kita sedang perincikan. Ada beberapa perkara yang kita sedang lihat dan insya-Allah kita akan jelaskan dalam masa terdekat. Sama ada kekal berapa lama itu, sebenarnya saya sebut, kita akan bincang dulu, kita akan lihat apakah pendekatan yang kita ingin laksanakan. Salah satu contoh paling jelas yang dapat dilihat membawa impak positif apabila peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang sebelum ini dilaksanakan pada November atau Disember ditukarkan kepada Februari bermula tahun lalu. Kita dapati guru-guru, petugas peperiksaan serta anak-anak kita yang menduduki peperiksaan ini lebih selesa, khususnya di negeri-negeri yang terlibat dengan banjir. Dia kata kalau buat bulan 11, bulan 12, biasanya musim banjir ni dia nak pergi sekolah, dia tak tahu. Kadang-kadang sekolah dia naik air, dia tak lagi sekolah. Nak kena pindah tempat lain. Petugas peperiksaan pula nak kena ambil kertas, pindah tempat lain, cari tempat baru, susun balik jadual dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat pengalaman 2020 amat teratur. Justru sesi libat urus terlibat sedang mempertimbangkan beberapa aspek bagi melihat pendekatan terbaik dalam memastikan murid tidak ketinggalan khususnya ketika pandemik ini. Beliau sebelum itu menjadi tetamu khas program Bual Bicara Soal Rakyat terbitan TV3 di Seri Pentas Petaling Jaya semalam. Turut hadir pengerusi kumpulan media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Husin Al-Junaid. Dalam pada itu, KPM sedang meneliti jenis tindakan yang akan dikenakan terhadap guru yang enggan divaksin. Menurut Datuk Dr. Razi, pihaknya dalam proses memuktamadkan bentuk tindakan yang akan diambil. Dan kita juga sedang berbincang dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga pihak yang berkaitan melihat apakah tindakan susulan dalam konteks peraturan dan tata cara perkhidmatan awam terhadap guru-guru ini. Seperti mana saya sebut tadi, jumlahnya berbanding dengan yang ambil ini jumlahnya sedikit, ya, hanya 2,500 sahaja. Dan kita sedang meliti tindakan kepada 2,500 ini. Akan ada tindakan susulan. Tambahnya, pendekatan yang diambil terhadap guru yang enggan divaksin tanpa alasan kesihatan ketika ini adalah dengan menempatkan mereka di kawasan khas di sekolah apabila sesi persekolahan secara bersemuka dibuka semula pada 3 Oktober depan. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein di Wisma Pertahanan pagi tadi. Kementerian Pertahanan sedia menghulurkan bantuan kepada Kementerian Pendidikan bagi melancarkan proses pembukaan semula sekolah pada 3 Oktober depan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, kerjasama itu membabitkan persiapan sebelum pembukaan sekolah seperti susun atur bilik darjah, melancarkan pemberian vaksin kepada murid dan pelajar serta menyediakan kit ujian COVID-19. Saya beri jaminan kepada Datuk Razi bahawa Mendef sentiasa sedia untuk menghulurkan kerjasama dan membantu dengan sedaya upaya bagi membolehkan pembukaan sesi persekolahan kali ini berjalan lancar termasuk di semua sekolah dalam kem-kem ATM di seluruh negara. Dalam konteks ATM dan sekolah-sekolah di bawah tanggungjawab kita, saya harap ianya boleh dijadikan sebagai benchmark perdana aras untuk memenuhi apa yang telah pun diputuskan oleh Kementerian Pendidikan dari segi SOP-nya, dari segi vaksinasinya, dari segi ujian saringannya. Itu semua mesti berjalan dengan lancar.
Beliau berkata demikian selepas mengadakan mesyuarat bersama Datuk Dr. Razi yang turut disertai Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Tambahnya, proses pemberian vaksin kepada guru di sekolah dalam kem ATM seluruh negara berjalan lancar. Setakat ini, 1,990 daripada 2,169 orang telah melengkapkan vaksinasi. Mengulas mengenai aspek pemberian vaksin COVID-19 kepada pelajar, termasuk anak warga ATM, Datuk Seri Hishamuddin berkata, Kor Kesihatan Diraja sentiasa bersedia untuk diatur gerak bila-bila masa bagi membantu Kementerian Kesihatan, termasuk melalui Combat Medic Vaccination Team. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan juga bekerjasama rapat dengan KPM dalam usaha memperkasa pusat tuisyen dalam kem ATM, termasuk menambah baik modul pembelajaran serta memberi latihan kepada tenaga pengajar. Ibu bapa tidak perlu merasa bimbang dengan pembukaan semula sesi persekolahan yang dijalankan secara berperingkat mulai Oktober depan. Ini kerana KPM amat menitik beratkan isu keselamatan dan kesihatan warga sekolah dan sedaya upaya menggariskan kaedah yang terbaik dalam aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP. Menurut pakar bidang pendidikan, pembukaan semula sekolah wajar bagi membolehkan murid yang kurang bernasib baik mengejar semula pelajaran, terutamanya bagi murid luar bandar, murid dari golongan B40 dan murid berkeperluan khas. Menurut pakar psikologi pendidikan, Profesor Datin Dr. Mariani Magno, perasaan risau, khuatir dan cemas ibu bapa sememangnya tidak dapat dielakkan, terutama apabila situasi semasa COVID-19 di negara masih membimbangkan. Bagaimanapun, ibu bapa perlu lebih terbuka kerana mereka memainkan peranan penting memastikan anak-anak juga lebih optimis untuk kembali belajar secara bersemuka demi masa depan. Tapi dalam masa yang sama juga, jangan lupa bahawa segala peraturan yang telah ditetapkan itu ada keberkesanannya. Jadi kalau kita lihat 3S dan 3W, 3S dan 3W itu, semua telah dirancang begitu rapi. Dan bangunan sekolah juga wajib disanitize. Ya? Dan guru-guru, termasuklah pentadbir, termasuk kaki tangan sokongan, menggembeling tenaga. Saya kata menggembeling tenaga. Hanya untuk memastikan keselamatan kesihatan anak-anak ini. Ibu bapa disarankan untuk memahami terlebih dahulu pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang baharu selain perlu lebih rasional terhadap perkara ini, terutama setelah hampir 2 tahun para pelajar terpaksa mengharungi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Profesor Datin Dr. Mariani juga mengingatkan bahawa sekolah merupakan platform yang bukan sahaja untuk mereka mendapatkan ilmu 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, tetapi juga untuk membina kemahiran hidup, kemahiran insaniah serta sosialisasi yang akan diguna pakai di masa hadapan. Walaupun tidak boleh bergaul mesra, namun interaksi antara rakan sebaya adalah perlu. Bagi yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM, Muhammad Arifin Abdul Rahman, dia turut menekankan bahawa keselamatan anak-anak dan para pelajar sentiasa diberikan keutamaan. Perincian terhadap SOP pencegahan penularan COVID-19 telah dipertingkatkan dan dikongsi dengan pihak sekolah dari semasa ke semasa. Usaha berterusan ini kita buat untuk pastikan anak-anak yang hadir ke sekolah akan datang dan balik dengan selamat. Apatah lagi kalau melihat kepada susun atur pelajar di dalam kelas yang terbaru, jarak antara pelajar sebenarnya lebih 1 meter. Jadi dalam hal ini ibu bapa sebenarnya tidak perlu risau. Kita di peringkat sekolah bersedia untuk melaksanakan dan juga memberi perhatian kepada aspek keselamatan anak-anak kita, di samping fokus kita juga untuk pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan terbaik secara bersemuka. Dia turut memohon kerjasama ibu bapa untuk segera memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya mereka merupakan kontak rapat pesakit COVID-19, sekaligus mengelak untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Bersua kembali.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini melancarkan 2 pakej kemudahan akses internet iaitu pakej Remaja Keluarga Malaysia dan pakej Peranti Keluarga Malaysia. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, pakej itu bagi membantu golongan remaja dan pelajar memperoleh akses internet serta memiliki peranti pintar mampu milik, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dalam kalangan rakyat negara ini. Pakej diskaun itu bermula 15 Oktober depan iaitu selama 6 bulan dan tempoh perlanjutan dibincang sebelum 2 bulan tamat promosi. Pengguna atau pelajar atau remaja hanya perlu membayar RM10 saja sebulan. Satu pakej untuk 3 bulan, yang ini RM30 untuk 3 bulan. Maknanya kos dia tangguhnya hanya RM10 saja sebulan. Untuk mereka mendapatkan sambungan internet tanpa kad, unlimited internet connectivity, kemudian mendapat gigabyte percuma 1 gigabyte sehari untuk 90 hari itu. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman pakej diskaun perkhidmatan telekomunikasi untuk pelajar universiti di Ibu Negara. Pelajar dalam pada itu akan menikmati kemudahan data produktiviti bagi membantu pembelajaran dalam talian selain bekerja dari rumah. Nilai data setiap bulan sebanyak 20 GB juga akan memudahkan akses memuat turun video bagi permainan. Peranti tersebut dapat dimiliki dengan langganan serendah RM40 sebulan melalui kontrak selama 12 hingga 24 bulan tertakluk kepada jenis peranti dan perkhidmatan yang dilanggan. Pakej ini termasuk 1 GB data percuma untuk aktiviti produktiviti. Setiap pengguna yang layak boleh melanggan sehingga 2 pakej dengan mendaftar kad pengenalan yang sama. So dengan bantuan macam Menteri cakap tadi, untuk 1 gig sehari mungkin akan membantulah sedikit sebanyak kita punya progression class tu. So alhamdulillah lah, saya rasa bersyukurlah dapat. This would definitely reduce the financial spending, especially in these hard times pandemic, with all the MCO restriction. In terms of the finances that would be reduced from the budget spent on the internet package lah, so that I can relocate the finances on the purchase of courses online. Inisiatif ini hasil kerjasama dengan 6 syarikat telekomunikasi bagi menyediakan kemudahan penjimatan dengan kos lebih rendah. Dalam usaha membantu merapatkan jurang pembelajaran para pelajar yang terkesan ketika pandemik ini, Yayasan Aeon Malaysia menyumbang 2,000 unit Samsung Galaxy Tab bernilai RM1 juta menerusi inisiatif kelestarian yang diberi nama Sayap Bagimu. Ia juga memberi peluang pembelajaran kepada pelajar sekolah dalam memperkukuhkan kesediaan merealisasikan hasrat Malaysia maju sebagai negara digital. Sumbangan fasa 1 ini disampaikan kepada pelajar tingkatan 5 daripada keluarga B40 yang layak di 7 negeri melibatkan 292 sekolah. Inisiatif Sayap Bagimu ini turut melibatkan Yayasan Telekom Malaysia yang menyediakan sumbangan internet mudah alih Unify Mobile secara percuma selama 12 bulan. Manakala Yayasan Peneraju menyediakan program tuition percuma dalam talian selama 3 bulan menerusi Yayasan Sukarelawan Siswa. Majlis pelancaran secara dalam talian itu telah disempurnakan oleh Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin. Menurut beliau, KPM sentiasa mengadu-alukan sumbangan badan korporat dalam membantu para pelajar menghadapi sesi pembelajaran terutama ketika pandemik ini. Dalam konteks ini, satu kerjasama yang baik di mana Yayasan Aeon telah menyampaikan peranti, Yayasan TM pula menyambung internet, Peneraju pula dan juga sekolah siswa memberi bantuan kelas bimbingan. Jadi kita lihat ada satu koordinasi dan kita mahu melihat lebih banyak koordinasi sebegini dapat dilaksanakan. Kerana apa? Kita tahu di luar sana ramai pihak-pihak korporat yang ingin menyumbang. Namun begitu kadang-kadang sumbangan itu tidak disusun dengan baik, tidak dikoordinat dengan baik, maka impaknya itu berbeza.
dengan dalam keadaan kita susun, kita atur elok-elok dan insya-Allah kita dapat laksanakan dengan baik. Penubuhan Yayasan Didik Negara bukan sahaja berperanan sebagai badan rasmi yang bertanggungjawab menggembling kerjasama dan komitmen pelbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara, tetapi juga sebagai badan koordinasi memastikan keselarasan sumbangan yang diberi diurus dengan baik. Berbekalkan semangat patriotik dan rasa cintakan negara, mendorong sekumpulan rakyat Malaysia yang menetap di Sweden, Denmark, Finland dan Norway mempromosikan klip video lagu Warisan dan Saya Anak Malaysia. Usaha menyiapkan klip video berkenaan digerakkan sejak September tahun lalu, membabitkan lebih 30 individu daripada komuniti masyarakat Malaysia yang bekerja, tinggal serta menuntut di sekitar Eropah. Pengurus projek berkenaan, Zainal Fitri Abu Khair berkata, penerbitan klip video lagu tersebut adalah sebagai nukilan masyarakat Malaysia yang berada di sekitar Eropah untuk menyatakan rasa bangga sebagai seorang warga negara Malaysia. Jelasnya, meskipun berada jauh di perantauan, mereka tetap mengingati asal-usul, rasa cinta dan kasih kepada negara. Pemilihan lagu Warisan, tindangan penyanyi legenda negara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad adalah bertepatan kerana mempunyai mesej kepada semua generasi muda supaya tidak melupakan asal-usul dan budaya Malaysia. Harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Cabaran mengumpulkan semua klip video rakyat Malaysia dari pelbagai bangsa dan pelbagai pakaian serta pelbagai budaya dari Sweden, Norway, Finland dan Denmark dalam suasana 4 musim iaitu musim luruh, musim sejuk, musim bunga dan panas. Penghasilan klip video berdurasi 6 minit 37 saat ini dibantu oleh Duta Besar Malaysia ke Sweden, Datin Paduka Nur Ashikin Muhammad Taib dan Duta Besar Malaysia ke Finland, John Samuel. Idea penubuhan Persekutuan Malaysia yang menggabungkan Melaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei tidak disenangi banyak pihak. Bagi Indonesia, penggabungan itu menjadi ancaman kepada mereka kerana penubuhan Persekutuan Malaysia dipercayai salah satu cara Britain meneruskan sistem kolonial secara tidak rasmi di Asia Tenggara. Selepas pemberontakan Brunei ditumpaskan tentera British dari Singapura, Indonesia mengumumkan sokongan mereka terhadap kumpulan pemberontak dan menyatakan bantahan terhadap penubuhan Malaysia. 20 Januari 1963, Menteri Luar Indonesia mengumumkan polisi konfrontasi terhadap Melaya dari aspek ekonomi dan hubungan luar. Tentera Indonesia mula melaksanakan operasi menceroboh masuk Sabah dan Sarawak bagi melaksanakan serangan dan sabotaj. Pada Mei 1963, Presiden Soekarno dan Tunku Abdul Rahman bertemu dalam usaha meredakan ketegangan. Namun gagal apabila Tunku Abdul Rahman menandatangani perjanjian di London pada 9 Julai 1963. 2 hari sebelum tarikh 31 Ogos, Kerajaan Malaya mengumumkan Malaysia bakal ditubuhkan pada 16 September 1963, sekaligus melanggar hasil perbincangan Indonesia-Malaya. Pada 25 September 1963, Presiden Soekarno mengumumkan kempen Ganyang Malaysia sebagai bantahan terhadap penubuhan Malaysia. Ini termasuklah beberapa siri serangan ke atas Sabah dan Sarawak selain pencerobohan masuk ke Singapura dan Semenanjung Malaysia dalam usaha mencetuskan ketegangan. Konfrontasi ini berjaya ditamatkan Major General Suharto melalui perjanjian keamanan yang ditandatangani pada 11 Ogos 1966 di Kuala Lumpur. Tindakan ini sekaligus memulihkan hubungan Indonesia dan Malaysia dan Singapura yang ketika itu sudah keluar dari Malaysia.
Sukan dimulakan dengan tumpuan Liga Juara-Juara Eropah. Bayern Munich memberi petanda awal kejatuhan Barcelona apabila melakar kemenangan 3-0 ke atas pasukan itu dalam saingan kumpulan E. Ia menyaksikan penyerang berbisa Bayern, Robert Lewandowski, meledak 2 gol. Pertembungan di Stadium Camp Nou menyaksikan Thomas Müller terdahulu membuka tirai jaringan Bayern pada minit ke-34. Ia disusuli penyudah Lewandowski yang menambah luka Barcelona menerusi 2 gol. Masing-masing dijaringkan Lewandowski pada minit ke-56 dan 85. Kekalahan Barca meletakkan pengendali Ronald Koeman kini dalam kedudukan tidak selamat. Ditambah formasi 5-3-2 yang diterapkannya turut dikritik penyokong setia The Catalan. Dalam pada itu, aksi kumpulan F menyaksikan Manchester United tewas mengejut kepada klub Switzerland Young Boys 1-2. United terdahulu mendominasi perlawanan menerusi gol penyerang utama Cristiano Ronaldo. Namun kelebihan itu dipadam Nicolas Mumia-Ngamalu yang menyumbat gol penyamaan pada minit ke-66. Sebelum pemain gantian Young Boys, Jordan Sibachau meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Kapten United Harry Maguire yakin pasukannya akan kembali bangkit aksi seterusnya menentang Villarreal di Old Trafford pada 29 September ini. Sebelum aksi United Young Boys, seorang pengawal keselamatan rebah selepas terkena bola sepakan Ronaldo. Kejadian itu berlaku sewaktu sesi pemanas badan yang menyaksikan tendangan Ronaldo tersasar. Sejurus menyedari, Ronaldo tampil memohon maaf kepada pengawal keselamatan berkenaan yang dilihat terbaring sambil dibantu pengawal keselamatan lain. Beralih ke saingan Liga Juara-Juara Asia, juara bertahan Ulsan Hyundai cemas seketika sebelum berjaya meneruskan kemarahan ke peringkat seterusnya. Ia selepas menyingkirkan Kawasaki Frontale 3-2 menerusi sepakan penentuan sepakan penalti apabila perlawanan pusingan 16 terbaik Zon Timur itu terikat dengan keputusan 0-0. Ulsan Hyundai, pemenang Liga Juara-Juara Asia musim lalu, ditentang Kawasaki Frontale dalam aksi kalah mati di tempat sendiri. Permainan kedua-duanya berlangsung seimbang dengan saling berbalas serangan memburu gol. Dua cubaan tuan rumah pada hujung perlawanan hampir memadam cabaran lawan dari Jepun itu. Namun pemenang terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti selepas kedudukan 0-0 kekal hingga 120 minit. Kawasaki Frontale terdahulu berada di depan hasil percubaan pertama. Pemain tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan selepas menyempurnakan tendangan. Nasib nyata tidak memihak pelawat apabila dua sepakan gagal menemui sasaran. Sebelum Yunbit Gram muncul wira Ulsan Hyundai dengan menjaringkan gol kemenangan 3-2 pasukannya sekaligus mara ke peringkat suku akhir Zon Timur. Nyanyian lagu Sejahtera Malaysia oleh 8 murid wakil dari negeri Selangor, Johor, Pulau Pinang, Sabah dan Melaka mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya bagi pihak kru produksi Buletin Didik mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Salam hormat dan Assalamualaikum.